Okey doktor, kita tengok satu kupasan yang sangat jelas daripada Datuk. Hari ni orang dengar ceramah apa yang dia nak dengar, bukan apa yang patut dia dengar. Sehingga kan sebahagian penceramah ni dia bukan pening nak fikir tentang apa yang dia nak sampaikan, tapi apa yang boleh buat orang sonong. Sehingga kadang-kadang orang kata ni view tak ramai ni pasal tak reti melawak lah. Ceramah tak pandai. Jadi macam mana doktor melihat fenomena ini sehingga penceramah tu mengikut rentak, bukan dia mendidik masyarakat? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih pada Ustaz Mat selaku moderator pada malam ini dan sahib samahah Datuk Mufti dan semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang menjadi panaslah sejak kebelakangan ini, yang mana ia merupakan salah satu daripada perkara yang kita perjuangkan sejak lama. Bahkan masa Ana sendiri mendengar kuliah Datuk Mufti daripada awal dulu, waktu mula-mula balik daripada Jordan, Datuk Mufti antara orang yang awal yang menyebutkan tentang kepentingan memelihara adab dan akhlak di dalam ceramah agama. Yang mana dulu kadang-kadang kita pun terlibat dalam benda yang sama. Kadang-kadang ceramah politik yang dipanggil sebagai ceramah politik Islam, tetapi penuh di dalamnya makian, carutan, ghibah, umpatan terhadap bentuk muka, bentuk badan, bentuk fizikal orang-orang yang menjadi lawan, dijadikan bahan politik, dijadikan bahan hal-hal lawak, pribadi orang, hal-hal pribadi orang dibangkitkan, dikorek dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang disebut oleh Datuk Mufti daripada awal lama dulu dan konsisten alhamdulillah sehingga sekarang kita menyebutkan benda yang sama. Tapi lately kita lihat, akhir-akhir ini kita melihat perkara ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang politik. Orang-orang politik tu daripada zaman dulu kita fahamlah kerana dia nak menjatuhkan musuh politiknya. Itu yang dikatakan politik tu. Dikatakan politik ni sebab dia nak menjatuhkan musuh politiknya, dia memikirkan tentang numbers. Tapi bila dilakukan juga oleh orang-orang agama yang pada waktu ini non-partisan. Kerana kita dah ada satu aliran yang kita panggil third force. Aliran ketiga yang tidak memikirkan tentang politik dan numbers, lebih kepada berceramah, memberikan ruang, memberikan ilmu kepada masyarakat, mendapat ruang untuk memberikan ilmu. Tetapi kita melihat di sana dia mungkin ada memberikan ilmu, ada memberikan fakta, tetapi tidak melazimi adab dan akhlak yang baik. Sebab itu kita kena kembali kepada asas balik. Kalau kita melihat kepada dakwah Nabi Nuh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala merakamkan Nabi Nuh berbicara dengan Tuhannya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam dan tidak ada yang bertambah kepada dakwahku, ajakanku kepada mereka, melainkan mereka tambah lari padaku. Jadi, kita kena kembalikan pada zaman ini. Kalau Nabi Nuh hidup di zaman ini, katakan, adakah kita nak banding view dia dengan view penceramah-penceramah popular? Kan? Yang mana kadang-kadang ceramahnya itu menjadi popular bukan kerana konten ilmiahnya, tetapi kerana maki hamunnya, kerana lawak lucahnya, kerana membodohkan orang lain di dalam ceramahnya, menyebabkan orang boleh ketawa, menyamakan orang dengan haiwan, dengan fakta yang dia sendiri tak tahu betul ataupun tidak, dengan hadis palsunya, memfitnah lagi. Ini sesuatu yang kita rasa masyarakat perlu nilai semula. Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Wahai Tuhan, setiap kali aku seru mereka supaya Engkau ampunkan mereka. Maksudnya dakwah kita pada masyarakat bukan untuk memberikan mereka ketawa sebagai satu matlamat yang utama. Tetapi dakwah kita kepada mereka supaya Tuhan boleh ampunkan mereka. Tuhan boleh ampunkan kita dan Tuhan boleh ampunkan mereka. Selalu saya ingatkan kepada diri saya dan semua pendakwah-pendakwah ini, apabila kita berdakwah, kita mahu mengutip pahala dengan dakwah ini. Kita mahu Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat apabila kita memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat untuk mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala kerana kita nak apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ilmin yuntafa'u bih,
ilmu yang dimanfaatkan. Kita nak supaya bila orang dapat manfaat ilmu pada kita, orang amalkan, orang sampaikan, kita mendapat pahala. Tapi cuba bayangkan, kalau kita budayakan carutan, makian, kutuk mengutuk, fitnah memfitnah, apa yang orang dapat daripada kita, melainkan orang akan dapat satu benda yang buruk untuk kita amalkan. Dulu orang belajar mencarut di luar. Sekarang orang belajar mencarut di masjid. Orang belajar mencarut di masjid. Kalau katalah artis mencarut di pentas persembahan, kita tak boleh terima. Ingat lagi dulu ada satu orang pelawak yang buat satu aksi lucah dalam persembahan live. Dia kena tindakan. 2 minggu digantung oleh Astro. Kan? Digantung. Dan tak ada siapa pun yang mempertahankan. Tapi kalau orang agama menggunakan isyarat lucah, menggunakan perkataan maki, perkataan caci, tak ada siapa nak gantung dia. Dan dibela oleh netizen. Dibela oleh orang-orang yang menjadi pengikut dia. Bahkan boleh kutip duit lagi lepas masjid selepas dia mencarut tu. Ya. Ini satu benda yang kita kena tahu. Kepada semua, ada orang kata kadang-kadang kita iri hati dan sebagainya. Kita tak ada iri hati dengan apa pun. Kerana alhamdulillah setakat ni kita mempunyai, saya sendiri Datuk Mufti pun, kita ada pekerjaan tetap kita sendiri. Kalau kita tidak berceramah pun alhamdulillah setakat ni kita adalah pendapatan untuk yang makan tu lepas lah. Cukuplah makan. Kita tidak mencari makan dengan ceramah ini. Tetapi kita sebut ini atas dasar amanah. Kita sebut ni atas dasar tanggungjawab. Kerana di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, para sahabat mengatakan lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahisha. Nabi itu bukan seorang yang fahish. Nabi bukan seorang yang kotor, yang jijik. Fahish ini merangkumi perkataan, perbuatan dan sifat. Sifat Nabi bukan sifat yang jijik. Perbuatan Nabi bukan perbuatan yang jijik. Perkataan Nabi pun bukan perkataan yang jijik. Wala mutafahisha. Bukan juga Nabi itu mutafahish. Apa itu mutafahish? Tuan-tuan boleh buka dalam Fathul Bari. Ada satu tafsiran daripada seorang ulama, nama dia Ibn Hajar menukilkan daripada Daudi. Dia mengatakan mutafahish ialah orang yang yasta'milul fuhsh liyudhikan nas. Menggunakan perkataan yang jijik, yang kotor, apa saja sifat yang jijik, yang kotor, untuk mentertawakan manusia. Untuk bagi orang manusia seronok. Untuk bagi orang ketawa, untuk bagi orang gelak. Ini bukan salah satu daripada ciri-ciri Islam. Mungkin ada orang dia bandingkan view. Dia kata, oh ya view ni puluh-puluh ribu. View ni ratus-ratus je. So dia kata kita boleh banding mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama, kebenaran bukan diukur dengan jumlah bilangan. Itu pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang dakwah. Dakwah ini kita nak orang, kita kena tahu dakwah ini merangkumi, ajak orang pada agama, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Kita nak orang ikut kita pada akidah. Kita nak orang ikut kita pada ibadah yang kita ajar. Kita juga nak orang ikut kita pada akhlak. Jadi kalau akhlak teruk, kadang-kadang kita rasa macam dakwah itu tidak berjaya. Kerana tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa keberhasilan dia? Apa keberhasilan? Sebab itu kita sebut Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Tapi bila kita menjadikan maki hamun sebagai satu budaya, maki hamun sebagai satu norma, ataupun kita kata benda yang normal, normalisasi benda-benda buruk ni dalam meja kuliah, dalam meja ceramah, maka kita seolah-olah telah mengatakan okey masyarakat untuk maki, okey masyarakat untuk mencarut, okey masyarakat untuk fitnah, atas alasan kerana ramai orang suka. Sebab tu saya selalu sebut pada Ibn Qayyim menyebutkan syaitan ni apabila dia mengganggu manusia, bila dia menggoda manusia, dia akan melihat kepada kelemahan dan kekuatan. Kelemahan manusia pada apa, kekuatan manusia pada apa. Dia melihat bila orang tengok, oh, dakwah aku ni ramai. Maka itu kelemahan, mungkin kelemahan. Jadi dia akan follow. Dia kata, kau jangan peduli dakwah kau okey kerana ramai orang follow. Betul. Ini masalah. Dan orang yang mendengar, dia rasa dia buat kerja agama. Syaitan sedang talbis dia, syaitan sedang goda dia, syaitan sedang tipu dia. Ceramah agama yang kau dengar ni bukan ceramah agama yang okey pun. Kerana apa? Kerana dia suka dengar. Sebab kalau dia dengar benda-benda lain pun, dia dengar benda-benda fuhush, dia dengar benda-benda kotor, benda-benda jijik. Ceramah agama pun sama. Dia rasa dia duduk dalam majlis agama. Sedangkan dia sedang duduk dalam satu majlis yang lebih kurang sama je macam majlis-majlis yang kotor lain. Sabilihi wa yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Dia rasa dia buat benda yang baik, tapi sebenarnya dia sedang melakukan perkara yang rugi pada diri.